Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa la taj'al dunya akbar ahammina wa la mabalagha ilmina amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Nazir dan juga semua barisan ahli jawatan kuasa Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi dan juga para jemaah yang dimuliakan. Baik, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini berada pada tanggal 29 Ramadan. Kita berada di penghujung bulan Ramadan, mungkin hari esok ataupun lusa kebarangkalian Syawal menjelang. Jadi mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini dengan siam, dengan qiyam, dengan berpuasa, dengan penuh iman dan wahtisaban, penuh keimanan dan juga pengharapan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berpuasa dengan menjadikan solat malam dan sebagainya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sembang-sembang khususnya berkaitan dengan bulan Syawal. Saya yakin dan percaya sebelum-sebelum ni ramai penceramah-penceramah yang datang ke Masjid Hasanah ini cerita tentang kelebihan Ramadan apa semua. Banyaklah input-input berkaitan dengan Ramadan. Dan hari ini kita nak cerita tentang hari raya tentang Syawal. Walaupun hari rayanya mungkin lusa lah kot jamak ni ya. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan Syawal kan? Ramai orang hari ini disambut hari raya dalam bulan Syawal, tapi Syawal itu sendiri apakah maknanya? Ada dua pandangan di kalangan ulama. Yang pertama sekali, Syawal yang digariskan oleh Ibnu Allan As-Syafi menyatakan bahawa penamaan bulan Syawal itu diambil dari kalimat Syala' al-Ibil, yang maknanya seekor unta yang mengangkat atau menegakkan ekornya. Syawal dinamai sedemikian rupa kerana orang dulu-dulu, Arab dulu-dulu yang suka berperang apa semua, mereka menggantungkan alat-alat perang mereka kerana dah nak masuk bulan-bulan haram. 1 Syawal dah dikira sebagai bulan haram. Jadi orang kalau hari ini di Mekah sana, dia nak buat haji, ifrat, tamattu, apa semua pun, jadi dia orang masuk bulan Syawal, dia dah boleh dah untuk stay terus di kota Mekah, meneruskan ibadah haji mereka. Jadi bulan-bulan haram ini ataupun bulan Syawal, Zulkaidah dan juga Zulhijjah merupakan bulan-bulan haram yang mana mereka ini tidak berperang padanya. Yang ini adalah dalil daripada Al-Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Yang kedua, Syawal bermaksud syala, daripada kalimah kataan syala, iaitu maksudnya naik. Apakah yang dimaksudkan dengan naik? Syala maksudnya al-irtifa', iaitu menaik. Naik ini ulama ada letakkan dua perkara padanya. Yang pertama sekali, yang naik itu adalah berat badan naik. Kalau sepanjang bulan Ramadan
Kita boleh kontrol makan apa semua. Al-maklum lah, sebelum Ramadan mungkin makan kurang lebih 3-4 kali, ada yang makan 5-6 kali makan. Bangun pagi sebelum subuh saja dah sarapan. Lepas tu minum pagi pula pukul 10. Kemudian makan tengah hari pula. Minum petang lagi. Makan malam. Dengan sapedek malam sebelum nak tidur. Makan aja kan. Jadi apabila datang Ramadan, kurang lebih kita makan 2 kali je. Makan waktu sahur dengan 1 kali makan waktu berbuka. Jadi oleh kerana sebulan kita praktikkan 2 kali makan, maka kurang sikitlah kita punya berat badan apa semua. Tapi kalau sekiranya masuk pula bulan Syawal, habis Ramadan, Syawal menjelang tidur, maka ramai yang balun baliklah makan. Jadi makan ni menyebabkan naik berat badan, maka itu dinamakan sebagai Syawal. Kalau kita lihat data kesihatan, contohlah kita cerita bab Syawal hari ini. Makan ni kita kena jaga, tuan. Kena jaga makan. Apabila masuk Syawal, apa yang biasa kita makan? Lemang, ketupat. Ini tepi-tepi jalan dah banyak ni orang jual ni. Tahukah kita dengan 1 ketul ketupat, kalau kita makan, sama dengan 88 kalori. Nak bakar 1 ketupat 88 kalori, kita kena berlari sejauh 1.1 km. Itu baru boleh bakar 1 ketupat. Begitu juga halnya dengan 1 potong lemang. 1 potong lemang standard size lah. Apabila kita makan, 1 potong lemang kurang lebih 82 kalori. Nak bakar 82 kalori 1 km kena berlari. Itu baru 1 potong. Bantai ada 1 batang. 1 batang lemang dia seorang je kan tak? Masya Allah kan. Nak bakar balik tu rasanya kena berlari daripada Bajak Sanah ni pergi ke KLCC ke mana kan. Berlari je baru boleh bakar. Jadi ini cerita berkaitan dengan makan. Jadi berat badan naik, maka itulah definisi yang dikatakan oleh ulama berkaitan dengan Syawal. Jadi kita kena mengambil iktibar bagaimana Nabi SAW makan. Makan dengan baca doa. Tak ada masalah makan lemang. Nanti ada pula Ustaz Saifullah kata tak boleh makan lemang. Tidak kata tak boleh. Boleh makan lemang. Cuma beringat-ingat. Itu je kan. Kalau kita lihat sunnah Nabi, Nabi ni makannya sikit kan. Kita ni sikit-sikit makan. Nabi ni makan ni jadi ubat. Kita hari ni ubat jadi makanan. Jadi itulah orang-orang hari ni kan. Jadi baik, itu berkaitan dengan definisi yang pertama, iaitu naik merujuk kepada badan yang naik. Yang kedua, ulama mengatakan bahawa naik yang kedua adalah martabat seseorang itu naik. Makam keimanannya meningkat. Al-maklumlah kita ni secara teorinya, kita lahir-lahir dahulu dengan secara fitrah, dengan kostum, tak ada apa-apa pun kita bawa. Apabila kita hidup dalam dunia ni, kita beramal ibadah, alhamdulillah, maka naiklah iman kita. Tapi di sana ada juga kita melakukan maksiat, maka turun balik iman kita. Maka iman ini tuan-tuan dan jazib wa yang kus, iaitu naik dan turun. Oleh yang demikian, apabila tiba bulan Ramadan, maka kita berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wahtisaban. Berpuasa dengan betul-betul keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini puasa tak ada mengharapkan lain. Aku sebab puasa, aku puasa hari ini sebab Allah suruh. Tuan-tuan, kita tidak ada satu indikator khusus nak menyukat seseorang itu puasa. Kalau ibadah-ibadah lain ada indikator. Contoh kita solat. Solat nampak orang solat, semayang waktu semayang sunat tu begitu. Kita nampak orang bersemayang. Kalau orang tu bersedekah, nampak keluar duitnya, masuk tabung ke apa semua. Tapi puasa tak ada. Andai kata berlalu bulan Ramadan, dalam bulan Syawal kita puasa 6, kita pergi jabat, kita tak tahu orang tu puasa pun. Kita kata ajak jom kita pergi makan, kita minum. Oh, saya hari ni puasa. Bila dia kata puasa, baru tahu dia puasa.
Tapi secara hakikatnya, tengok daripada luar tak nampak macam orang puasa gitulah. Jadi puasa ini, sebab itulah puasa ini Allah Ta'ala sendirilah yang memberikan pahala dan juga penilaian. Kita puasa menahan hawa nafsu, tapi adakah mata kita berpuasa? Adakah mulut kita berpuasa? Jadi ini indikator yang susah kita nak ukur, hanya Allah Ta'ala sajalah. Sebab itulah puasa ini, aku kata Allah yang akan memberikan pahala pada dia. Selama kita sebulan berpuasa, insya-Allah, mungkin hari ini ataupun esok, mungkin hari terakhir kita berpuasa pada bulan Ramadan 1442 Hijrah ini, dalam suasana PKP apa semua, kita beriman dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman kita naik, martabat kita naik. Naiknya martabat kita ini apabila tiba Syawal, maka itu sebut sebagai Syawal ni Aidul Fitri, iaitu Aid kembali al-Fitr kepada fitrah. Aidul Fitri kembali kepada fitrah. Apabila kita 30 hari kita dalam School of Ramadan ataupun University of Ramadan ni, kita ditarbiyah dengan amal ibadah, kita solat sunat, kita buat tahajud malam tak tinggal, tarawih apa semua, maka keimanan kita makin tinggi, seolah-olah kita masuk kepada satu factory ataupun research factory. Bila kita masuk Syawal saja, insya-Allah keimanan kita ini tinggilah. Macam handphone lah juga tuan-tuan. Handphone kita ni kalau dah banyak sangat tambah, maklum lah, macam-macam tazkirah masuk kan bulan Ramadan ni. Orang ni hantar grup family, hantar grup taman, hantar grup masjid Hasanah, hantar penuh handphone. Dah tinggal berapa je tinggal, maka jam handphone. Jadi di sana ada satu reset button. Kita boleh reset factory tu, dia boleh hilang. Tapi jangan lupa lah, backup dulu kalau gambar-gambar penting. Tapi makna kata handphone kita ni boleh jadi kosong apabila kita reset ini. Maka sama jugalah, tarbiyah bulan Ramadan ini seolah-olah reset balik kehidupan kita ni. Dahulunya mungkin kita penuh dengan maksiat, tiba 30 hari Ramadan, maka kita dia reset dengan amal ibadah. Macam mana kita nak tahu amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia ada tanda tu. Macam pergi Mekah tuan-tuan. Orang pergi Mekah, balik Mekah tengok perubahan dia. Dulu sebelum Mekah tak nampak dia menjak sana. Balik Mekah, oi, soft pertama lah, sebelah ceramah. Sebelah imam duduk macam gitulah. Mak ni kata bagus kan. Ada dia punya tanda-tanda balik Mekah tu. Ini kalau sebelum balik Mekah tak nampak, balik Mekah pun tak nampak juga, muskil lah juga kan. Jadi sama juga lah dalam bulan Ramadan kita nampak tanda-tanda perubahan. Apa kata ulama? Tanda-tanda seorang itu dalam bulan Ramadan itu diterima adalah amal baiknya ketika bulan Ramadan bercambah ketika mana selepasnya. Contohnya apabila masuk bulan Syawal, kita sambut hari raya apa semua, masuk Syawal ketiga keempat lah kurang lebih, puasa 6 pula bermula. Maka dia puasa 6 pula, maka dia mencambahkan kebaikan daripada 30 hari bulan Ramadan. Jadi ini adalah tanda-tanda antara seorang itu amalnya meningkat, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan Syawal ini kalau kita lihat sejarah datangnya bulan Syawal, Nabi SAW ketika mana hijrah daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Apabila Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat orang Madinah ketika itu dia meraihkan dua perayaan besar. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat ada pesta yang diraihkan oleh sahabat-sahabat dia yang berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi tanya, ni perayaan apa ni? Duk sambut nampak gilang gemilang benar rasanya kan? Maka inilah kata sahabat-sahabat ni, ini ya Rasulullah, disebut sebagai perayaan Nairuz dan Mahrajan. Nairuz dan Mahrajan. Mungkin ada tuan-tuan yang pertama kali dengar cerita ni. Nairuz dan Mahrajan. Nairuz ni apa tuan-tuan? Nairuz ni adalah satu kerainan, satu majlis, makan-makan, minum-minum, berjoget, menari, mabuk-mabuk kan, sampai pening-pening, sampai mabuk lah.
Maka kalau kita lihat sejarah Nairuz ini adalah satu perayaan daripada zaman Parsi kuno. Zaman Parsi dulu mereka ada menyambut tentang perayaan Nairuz, iaitu menyambut dewa mereka lah, kan, menyambut dewa dewi gitulah. Jadi amalan ini bersambung-sambung sampailah ke zaman jahiliyah Arab. Maka apabila Nabi sampai, amalan itu diteruskan lagi di bumi Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, Mahrajan, iaitu satu pesta menyambut naiknya Maria ke syurga. Ini pun satu pahaman daripada zaman Greek kuno lah. Jadi dua perayaan ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi baru sampai di Madinah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad abdalakum yawmayn khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal nah. Jadi bermula hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala telah menggantikan kepada kamu dua hari yang terbaik, iaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya An-Nahar ataupun hari raya Idul Adha. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, boleh rujuk dalam kitab. Jadi inilah dia perayaan yang digantikan kepada peristiwa perayaan Nairuz dan Mahrajan. Jadi setiap bangsa dia ada perayaan. Memang sudah menjadi satu sifat ataupun fitrah kepada manusia, suka kepada keseronokan. Siapa tak suka berseronok ni? Duduk sorang-sorang macam ni. Tak ada tuan-tuan, kita semua suka seronok. Cuma ujung-ujung ni lah tak apa nak suka mungkin kan. Tapi kalau zaman muda, melompat aja kan. Ini hari ni dah muda, PKP ni tak boleh nak rentah apa semua kan. Jadi kita pun tak tamdik lah gitu. Kalau tidak, penuh dalam raya biar apa semua orang cuti nak balik raya dan sebagainya. Jadi orang seronok nak merambut perayaan. Jadi begitulah sifat manusia, seronok apabila datang hari raya. Maka digantikan perayaan yang nampak tidak beriman pada Allah Ta'ala ini, bermabuk-mabuk apa semua, digantikan dengan Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Maka secara hakikatnya, apakah yang perlu kita lakukan ketika mana datangnya dalam bulan Syawal ini? Yang pertama sekali, hendaklah kita check and balance. Kita nak semak balik semula sebelum kita nak masuk hari raya Aidil Fitri yang mungkin kurang sehari dua lagi. Cuba kita semak, kita buat senarai semak apa yang telah kita lakukan sepanjang tarbiyah Ramadan berlangsung selama 30 hari hari. Dalam tahun ini mungkin ini mungkin perayaan kedua lah kot PKP kita. Tahun lepas kita dah rasa lah PKP raya. Ini kali kedua pula. Mungkin Ramadan lepas tak boleh nak keluar, tahun ni mungkin boleh keluarkan sikit-sikit. Tapi apakah Ramadan kali ini terbaik daripada Ramadan yang lepas? Berapa banyak kita punya infak dan juga sedekah yang telah kita hulurkan sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini? Berapakah solat malam? Adakah kita bangun qiyam sepanjang malam dalam 30 hari ini? Adakah kita ikhlas dalam berpuasa? Ikhlas ni tuan-tuan benda penting. Sebab amalan yang tiada keikhlasan kepada Allah, maka amalan itu kata ulama ditolak pahalanya di sisi Allah. Keikhlasan kita berpuasa, seperti mana saya kata tadi, ada tanda-tandanya. Maka mudah-mudahan amal kebaikan kita sepanjang bulan Ramadan dapat diteruskan sepanjang 11 bulan mendatang. Antara contoh yang boleh kita lakukan adalah berpuasa 6. Ini benda yang biasa yang kita lakukan. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan summa taba'u sittan min Syawal faka'annama shamana." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti pula dengan puasa 6 pada hari Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahawa tarbiyah sepanjang bulan Ramadan 30 hari apabila kita teruskan dengan berpuasa 6 ini, insya-Allah bentuk pentarbiyahan kepada diri kita ini berjaya. Janganlah sampai apabila kita habis bulan Ramadan, apabila masuk saja bulan Syawal, kita tidak meneruskan lagi
legasi bulan Syawal, bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan. Alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan kita boleh bangun awal untuk bersahur. Bangun sejam awal sahur. Dah sahur apa semua, sementara nak nunggu subuh setengah jam kita boleh tahajud, boleh solat taubat, boleh solat hajat, tutup balik dengan witir. Jadi benda ini kita perlu teruskan sepanjang bulan Syawal dan bulan-bulan yang mendatang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, dan juga kita sama-sama meningkatkan lagi amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengakhiri perkongsian pada hari ini, ada satu persoalan yang mungkin ditanya oleh para jemaah berkaitan dengan hukum puasa qada beserta dengan puasa sunat Syawal. Dia juga tanya, mungkinlah sepanjang bulan Ramadan ni ada tertinggal ataupun sakit dan sebagainya yang menyebabkan tak boleh nak berpuasa. Contohnya orang yang dialisis dan sebagainya. Jadi mereka tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi apabila masuk bulan Syawal, ada yang nak qada pada bulan Syawal, dan oleh kerana ada juga tuntutan untuk berpuasa 6. Jadi adakah boleh digabungkan sekali puasa qada tersebut dengan puasa 6? Maka ulama ada khilaf padanya. Maka jawapan yang pertama adalah sah, boleh, iaitu kita menggabungkan puasa qada dan juga puasa 6. Maka ini adalah pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Muhammad Ramli dalam Al-Nihayah dan juga Fatwa Al-Ramli. Dan juga inilah juga pendapat ulama-ulama mutaakhirin kebanyakannya. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak sah, iaitu tidak sah tetapi terhasil yang fardu sahaja, iaitu puasa qada, tidak kepada puasa sunat Syawal. Bermakna kalau kita niat puasa qada dan juga puasa Syawal sekali, yang diterima adalah puasa qada sahaja, tidak pada puasa sunat. Namun dalam Irsyad Fatwa wilayah mufti wilayah Persekutuan telah mentarjihkan dua perkara ini dan lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, iaitu boleh kita niat qada dan juga niat puasa sunat Syawal yang 6 ini bersekali dan dapat kepada dua-dua pahalanya insya-Allah. Maka itu sajalah perkongsian pada tengah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.